Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua ibu bapa murid tahun 6 yang dirahmati dan diberkati Allah sekalian. Pada hari ini kita akan mendengar sedikit tentang taklimat program vaksinasi murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Seri Bani 2 Kemaman Terengganu. Untuk makluman kepada semua ibu bapa murid tahun 6, tarikh untuk mengambil vaksin untuk anak-anak kita yang berada di tahun 6 yang telah mencapai umur 12 tahun pada 30 hari bulan 9 2021 iaitu pada tarikh 10 hari bulan 10 2021 ialah hari Ahad, ya. Pada hari Ahad bermula pada pukul 8.30 pagi hingga pukul 9.30 pagi. 8.30 pagi dan 9.30 pagi ini merupakan jadual untuk suntikan sekolah kita. Jadi pada masa yang lain melibatkan sekolah-sekolah lain. Jadi pada masa yang ditetapkan untuk sekolah kita ialah pada jam 8.30 pagi hingga pukul 9.30 pagi. Tempat di sekolah kita iaitu Pusat Pemberian Vaksin SK Seri Bani 2 yang melibatkan bilangan 51 orang murid di tahun 6 yang telah cukup umur pada tarikh 30 hari bulan 9 2021 iaitu seramai 51 orang. Okey, untuk yang pertama kita lihat dahulu borang vaksinasi. Okey, borang vaksinasi yang telah pihak sekolah bekalkan kepada ibu bapa iaitu pertama iaitu borang persetujuan vaksin. Seperti mana yang pihak sekolah arahkan kepada semua ibu bapa untuk ambil borang tersebut di Pondok Keselamatan Sekolah semalam yang terdiri daripada yang pertama borang persetujuan vaksin, yang kedua borang deklarasi, yang ketiga borang pendaftaran vaksinasi dan yang keempat borang perwakilan. Jika ibu bapa yang telah mengambil borang tersebut di Pondok Keselamatan Sekolah, ibu bapa akan mendapat dua salinan. Yang borang yang pertama iaitu borang persetujuan vaksin. Borang persetujuan vaksin ni kena ada dua salinan. Yang lain borang deklarasi, borang pendaftaran vaksinasi dan borang perwakilan hanya dapat satu helaian sahaja. Hanya yang dapat dua helaian iaitu borang persetujuan vaksin. Jom kita lihat dahulu borang-borang yang berkaitan dengan borang vaksinasi yang perlu ibu bapa bawa pada hari Ahad ini. Yang pertama iaitu borang persetujuan vaksin. Borang persetujuan vaksin ni ibu bapa perlu isi dalam dua salinan. Pihak sekolah telah bekalkan dua salinan kepada ibu bapa. Ibu bapa perlu lengkapkan borang tersebut dalam dua salinan. Dua salinan. Okey, sila tulis nama seperti nama anak masing-masing dalam kad pengenalan ataupun surat beranak. Untuk pengisian nama ni sangat penting sebab ia melibatkan data MySejahtera untuk mengeluarkan sijil digital. Jika nama yang ibu bapa tulis tidak sama dengan nama ejaan ataupun nombor yang terdapat pada kad pengenalan atau surat beranak, maka akan melibatkan kesukaran untuk mengeluarkan sijil digital. Jadi ibu bapa perlu alert perlu cakna dengan perkara ini. Nama anak mesti berdasarkan tulis nama anak berdasarkan nombor kad pengenalan masing-masing dan surat beranak. Contohnya jika bin BIN tu penuh, tuliskan penuh di situ. Mesti sama dengan nombor kad pengenalan dalam kad pengenalan dan juga surat beranak masing-masing. Kemudian
Untuk sejarah kesihatan, ibu bapa perlu lengkapkan. Ibu bapa perlu lengkapkan adakah kanak-kanak mengalami kesan sampingan teruk seperti sawan, pingsan dan kemasukan ke hospital selepas mendapat mana-mana imunisasi sebelum ini. Jika ada, ibu bapa boleh tanda sama ada ya ataupun tidak. Yang ini perlu dilengkapkan. Perlu dilengkapkan dan juga persetujuan menerima vaksin. Persetujuan menerima vaksin ni, saya, ibu bapa saya ni, nama ibu bapa ataupun bapa, ataupun penjaga, nombor kad pengenalan berapa, nombor kad pengenalan, bersetuju atau tidak bersetuju. Bersetuju, jika bersetuju, potong tidak bersetuju. Kalau tidak bersetuju, potong bersetuju. Jangan salah potong. Jika bersetuju, potong tidak bersetuju untuk kanak-kanak yang bernama. Ini nama anak masing-masing. Okay, nama anak masing-masing. Ini yang saya kata penting. Tulis nama anak mengikut kad pengenalan ataupun nombor di surat beranak masing-masing dan masukkan nombor kad pengenalan anak di sini. Untuk nombor kad pengenalan, mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dan sebarang intervensi sekiranya perlu. Ini bahagian ini sangat penting, ibu bapa kena tulis dan lengkapkan, dan tanda tangan. Tanda tangan ibu bapa penjaga, nama, nombor kad pengenalan, tarikh. Tarikh bolehlah tulis tarikh hari ini ataupun tarikh hari esok. Jika melengkapkan tarikh hari ini, boleh tulis tarikh hari ini. Kemudian hubungan dengan kanak-kanak, anak masing-masing. Okey. Jadi ibu bapa perlu lengkapkan bahagian ini, dan untuk bahagian yang ini yang saya kotak letakkan warna merah ni, dalam kotak berwarna merah ini, ibu bapa tidak perlu isi, biarkan kosong. Tanda tangan saksi ni untuk pihak KKM isi pada hari kejadian. Jadi biarkan kosong di bahagian tanda tangan saksi. Tidak perlu tulis apa-apa. Cuma tanda tangan di bahagian ibu bapa penjaga, nama, nombor kad pengenalan, tarikh, hubungan dengan kanak-kanak. Untuk yang berwarna kotak berwarna merah ni, untuk saksi daripada pihak KKM. Itu ialah berkaitan dengan borang persetujuan vaksin yang perlu diisi dalam 2 salinan. Kita pergi pada borang seterusnya. Ini ialah borang deklarasi saringan COVID-19. Ini borang deklarasi saringan COVID-19 perlu dilengkapkan dalam 1 salinan sahaja. Kosongkan bahagian kotak yang berwarna merah. Bahagian yang berwarna merah ni kosongkan. Tidak perlu isi sebab ia melibatkan tanda tangan anggota kesihatan. Yang ni tidak perlu isi. Kemudian apa yang perlu ibu bapa isi ialah bahagian yang A, bahagian B. Bahagian A dan bahagian B perlu diisi dengan lengkap. Ini ialah borang deklarasi penyakit COVID-19. Jika ibu bapa adakah anda menetap bekerja di kawasan dengan risiko tinggi penularan COVID-19, kediaman tertutup, yang berkaitan dengan perkara 1, 2, 3, 4 dan 5, tulis ibu bapa lengkapkan sama ada ya ataupun tidak. Ini borang deklarasi ni sangat penting. Kemudian bahagian B, gejala seperti demam ke batuk ke, tulis. Sebab dekat sini dia ada tulis kat sini, di bahagian bawah ni, kejujuran anda boleh menyelamatkan ramai nyawa termasuk anggota kesihatan. Pastikan anda mendaftar di dalam MySejahtera. Ini yang berkaitan dengan borang deklarasi. Lengkapkan sebelum hadir ke pusat PPV nanti. Jangan nanti sampai waktu kita hadir di pusat PPV, di stesen 1 kita semak borang ibu bapa masih lagi tidak lengkap. Jadi menyukarkan perjalanan suntikan vaksin nanti. Itu ialah mengenai borang deklarasi saringan COVID-19. Seterusnya, borang pendaftaran program vaksinasi remaja. Perlu dilengkapkan dalam 1 salinan.
Sila tulis nama seperti nama dalam kad pengenalan atau surat beranak. Yang ni sangat penting ya. Ibu bapa perlu isi dengan betul berdasarkan nama dalam kad pengenalan atau surat beranak anak masing-masing. Kemudian di bahagian ini juga kosongkan bahagian kotak yang berwarna merah. Kotak yang berwarna merah ni kosongkan. Ibu bapa hanya isi di bahagian atas. Sebab ini bahagian yang kotak berwarna merah ni ialah diisi oleh petugas kesihatan, bukan kita. Ibu bapa lengkapkan, isi maklumat di bawah, nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, MySejahtera, nombor MySejahtera, alamat rumah, pekerjaan pelajar, pekerjaan, etnik, lengkapkan. Penyakit, tandakan tik pada bahagian yang berkenaan. Jika ada penyakit-penyakit kronik, ibu bapa perlu lengkapkan. Tanda dan lengkapkan bahagian-bahagian yang diperlukan. Ini ialah mengenai borang pendaftaran program vaksinasi remaja. Ini seterusnya ialah borang perwakilan ibu bapa penjaga. Borang perwakilan ibu bapa penjaga ni perlu diisi dan dilengkapkan dalam satu salinan jika perlu. Sebab apa saya kata jika perlu? Jika ibu bapa hadir bersama dengan anak masing-masing, jika ibu atau bapa hadir dengan anak masing-masing untuk ke tempat pemberian vaksin, jadi ibu bapa tidak perlu isi borang ini. Borang ini hanya untuk wakil kepada anak masing-masing. Jika ibu bapa tidak dapat hadir pada hari tersebut, ingin mewakilkan kepada abang ataupun kakak murid tersebut, begitu juga dengan sesiapa sahaja yang ada hubungan dengan anak masing-masing, baru isi borang ini. Jika ibu bapa hadir dengan anak masing-masing pada hari tersebut, abaikan borang ini. Tidak perlu isi. Tidak perlu isi. Isi jika ibu bapa ingin mewakilkan kepada sesiapa yang ada kaitan dengan anak masing-masing. Sila tulis nama seperti nama dalam nombor kad pengenalan. Samalah ya. Jadi jika ibu bapa dah hadir bersama anak masing-masing, jadi tak perlu isi borang yang ini. Abaikan borang ini. Okey. Kemudian kita lihat sedikit apakah peranan kita sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita menerima vaksin sebelum kita hadir ke tempat pemberian vaksin, semasa kita hadir ke tempat pemberian vaksin, dan selepas saja anak kita mendapat suntikan vaksin. Okey, kita lihat di sini dulu apakah peranan kita sebagai ibu bapa sebelum anak kita menerima suntikan vaksin. Sebelum anak-anak kita menerima suntikan vaksin, pastikan ibu bapa melengkapkan semua borang yang diperlukan untuk tujuan vaksinasi. Dilengkapkan sehari sebelum ke pusat vaksinasi. Jadi perkara ini sangat penting bagi melancarkan perjalanan pemberian vaksin anak masing-masing. Sebab sekolah kita melibatkan lebih kurang 400 lebih murid yang akan menerima vaksin daripada 10 buah sekolah. Daripada 9 buah sekolah. 9 buah sekolah di daerah Kemaman akan hadir ke sekolah kita, PPV Sekolah Kebangsaan Sibadi 2 untuk menerima vaksin. Jadi kita nak perjalanan itu cantik dan lancar pada kejadian tersebut. Terutamanya dalam pengisian borang. Kita tak nak nanti berlakunya ibu bapa isi borang di tempat kejadian. Tak nak. Kalau kata ibu bapa mengalami masalah tersebut, jadi berlakunya ketidaklancaran perjalanan pemberian vaksin. Lambat, pergerakan itu lambat. Dan sekolah kita hanya diberikan peruntukan selama 1 jam sahaja untuk menerima vaksin. Okey, kemudian untuk memastikan anak-anak cukup rehat dan sihat sebelum menerima vaksin dijalankan. Yang ni sangat penting.
sebelum menerima vaksin, sehari sebelum menerima vaksin, pastikan anak-anak kita tidur awal. Tidur awal dan mempunyai cukup rehat sewaktu menerima vaksin. Sebab kita tak nak perkara-perkara yang tidak ingin berlaku pada anak-anak kita sewaktu hadir ke pusat penerima vaksin kerana tak cukup tidur atau sebaliknya. Itu yang sangat penting. Pastikan anak-anak kita cukup rehat sehari sebelum menerima suntikan vaksin. Okey, berhubung dengan pihak sekolah. Berhubung dengan pihak sekolah jika ada sebarang pertanyaan dan masalah yang berkaitan. Sila hubungi pihak sekolah. Jika ibu bapa mempunyai masalah-masalah yang berkaitan sebelum sebelum ke pusat pemberian vaksin. Ibu bapa boleh menghubungi guru kelas anak masing-masing, guru kelas anak masing-masing sewaktu jika ada menghadapi kesukaran atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kehadiran ke tempat pemberian vaksin. Okey. Sewaktu hari vaksinasi ni, pada hari kejadian iaitu hari penerimaan suntikan vaksin, sebelum hadir ke pusat pemberian vaksin, pastikan anak-anak bersarapan pagi sebelum hadir ke pusat pemberian vaksin. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Pastikan anak-anak bersarapan pagi sebelum hadir ke pusat vaksin. Jangan, kalau boleh, janganlah anak-anak kita perut kosong dan hadir untuk menerima suntikan. Kurang-kurangnya makanlah pagi, makan pagi sebelum hadir ke pusat pemberian vaksin. Ini sangat penting. Kita tak nak berlakunya apa-apa kejadian yang tidak diingini pada anak kita. Pastikan anak-anak kita bersarapan pagi sebelum hadir ke pusat pemberian vaksinasi. Kemudian memastikan anak-anak memakai pakaian yang bersesuaian dan tidak terlalu ketat dan menyukarkan suntikan ke bahagian lengan. Sebab tu hadir ke tempat vaksinasi ni tak perlu pakai baju sekolah. Pakai baju biasa saja dan pakai pakaian yang sopan. Pakai pakaian sopan yang tidak terlalu ketat. Tidak terlalu ketat. Nanti terlalu ketat baju, baju terlalu ketat, nanti bila nak selak untuk ke lengan tu untuk suntikan, jadi susah. Jadi dia macam ketat sangat. Tak boleh lah. Jadi pakai pakaian yang sesuai untuk menerima suntikan vaksin nanti. Kemudian membawa ke semua borang-borang vaksinasi yang lengkap ke PPV dan membawa kad pengenalan. Kad pengenalan murid. Kad pengenalan murid wajib bawa. Kad pengenalan murid. Jika tidak ada kad pengenalan lagi, masih menunggu daripada pihak pendaftaran negara untuk penerima kad pengenalan yang betul tu, boleh bawa surat kad pengenalan sementara. Boleh bawa surat tersebut untuk hadir menerima vaksin. Jika juga tak ada perkara yang berkaitan, bawa surat beranak anak masing-masing. Surat beranak yang original, tak nak yang photostat, bawa yang original. Begitu juga dengan kad pengenalan, surat kad pengenalan sementara ataupun MyKit yang original. Jangan bawa yang photostat ataupun salinan ke tempat vaksin. Sewaktu berada di pintu pagar pusat pemberian vaksin tu, sekolah kita di pintu pagar tempat anak-anak kita masuk hadir ke sekolah tu, pastikan kita tengok dulu sama ada kad pengenalan kita bawa tak kad pengenalan. Kita bawa tak surat beranak anak. Kita bawa tak MyKit anak. Okey, semak dulu di situ. Di pintu depan sekolah kita. Semak dulu perkara. Jika dah sampai dalam nanti, jauh pula kita nak patah balik. Dengan sekolah kita kan jauh ke dalam. Jadi kalau kita dah semak dulu awal-awal di bahagian pintu pagar tersebut, sama ada kita kad pengenalan bawa ke tidak, borang-borang tu ada belakangan kita. Jika kita terlupa, kita sempat lagi patah balik ke rumah untuk mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan. Okey, itu ya perkara 3. Kemudian hadir ke PPV, pusat pemberian vaksin, hadir ke sekolah pada jam 8.30 pagi hingga pukul 9.30 pagi. Okey, yang ini sangat penting.
Hadir pada masa yang ditetapkan. Kalau pukul 8.30 pagi hadir. 15 minit awal. 15 minit awal ataupun setengah jam awal hadir ke sekolah. Datang awal. Sebab kalau datang awal, kalau kata adik ibu bapa yang datang awal 15 minit ke pusat pemberian vaksin, kita akan benarkan masuk ke pusat pemberian vaksin dan kita akan letakkan di stesen pertama untuk melancarkan pergerakan dalam lingkungan 8.30 pagi hingga pukul 9.30 pagi. Hadir pada masa yang ditetapkan. Sebab slot lain nanti melibatkan sekolah-sekolah lain pula. Pukul 9.30 pagi sekolah lain. Bermula pukul 9.30 pagi sekolah lain. Sekolah kita yang pertama. Sekolah kita yang pertama pada waktu pagi. Okey, yang kelima, memastikan membawa telefon bimbit. Telefon bimbit ni kena bawa. Telefon bimbit kena bawa dan aplikasi MySejahtera dapat digunakan. Jadi ibu bapa perlu membawa telefon bimbit yang ada pendaftaran MySejahtera sebab nanti di stesen-stesen yang berkaitan ibu bapa perlu scan MySejahtera yang di kod untuk scan MySejahtera yang diberi oleh KKM nanti untuk aplikasi untuk pendaftaran vaksinasi anak-anak masing-masing. Maksudnya untuk melekapkan pendaftaran tersebut, ibu bapa perlu scan MySejahtera pada stesen-stesen yang berkaitan. Kalau kita lihat, ada juga di kalangan kita yang telah terima semalam pada hari Jumaat, pada hari Khamis malam tentang notifikasi pendaftaran anak kita dalam telefon masing-masing. Kalau ibu bapa dapat lihat, ada terima mesej daripada KKM bahawa anak kita ada temu janji. Ada yang dah terima, ada yang tak terima lagi. Okey, jadi pastikan ibu bapa membawa telefon bimbit dan aplikasi MySejahtera pada telefon dapat digunakan. Okay, itu berkaitan dengan hari vaksinasi. Okey, kita lihat dulu. Ini dia tempat pintu masuk lah. Pintu masuk PPV Sekolah Kebangsaan Sri Bani 2. Saya bimbang ibu bapa dah lupa. Lama tak hantar anak ke sekolah. Tak tahu di mana pintu masuk sekolah kita. Yang ini adalah tu pintu masuk PPV Sekolah Kebangsaan Sri Bani 2. Okey. Kemudian bila sampai ke sekolah, sebelum kita berada di pintu masuk pusat pemberian vaksin ni, ibu bapa hendaklah meletakkan kenderaan di tempat yang telah ditetapkan. Letak kenderaan pada tempat yang mudah dan tidak mengganggu kesesakan lalu lintas. Jangan pula kita parking kereta di tengah-tengah jalan. Jadi menyukarkan orang lain untuk meletakkan kereta mereka. Okey, jadi pastikan sewaktu hadir ke sekolah kita ataupun tempat pemberian vaksin, pastikan meletakkan kenderaan di tempat yang telah ditetapkan. Kemudian hanya murid dan seorang ibu atau bapa atau wakil dibenarkan masuk ke pusat pemberian vaksin. Hanya 2 orang saja. Anak kita dan ibu atau bapa. Kalau datang bertiga, anak kita, ibu dan ayah. Hanya dibenarkan masuk 2 orang saja. Ibu ataupun anak. Ayah boleh duduk luar. Tidak dibenarkan masuk. Kita hanya benarkan 2 orang saja masuk ke tempat pemberian vaksin untuk mengelakkan. Kalau terlalu ramai masuk ke tempat pemberian vaksin, nanti berlaku kesesakan dan ketidakpatuhan SOP sewaktu berada di pusat pemberian vaksin. Hanya 2 orang saja yang dibenarkan masuk. Kemudian memakai pelitup muka, ini wajib. Pemakaian pelitup muka wajib, menggunakan hand sanitizer yang akan dibekalkan dan mengimbas kod MySejahtera. Di hadapan pintu masuk. Kita ada sediakan QR code MySejahtera kat sini. Imbas suhu dan juga scan kod MySejahtera ni sebelum masuk ke tempat pemberian vaksin. Pastikan sekali lagi kita membawa kad pengenalan, MyKit dan surat beranak dibawa di dalam genggaman kita. Pastikan kat sini kena pastikan.
Bawa tak kad pengenalan ataupun surat beranak atau MyKid. Kalau kita dah masuk ke dalam, dah sampai ke atas ke sekolah kita, jadi kita kalau kita terlupa, kita terpaksa berjalan jauh pula untuk ke kenderaan kita dan pulang ke rumah untuk mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan. Kemudian bila sampai dah masuk dah semua dah perkara-perkara ini kita lakukan, sila ikut arahan penunjuk arah ke stesen-stesen yang telah ditetapkan. Okey. Tidak berlega-lega, berlega-lega di kawasan sekolah. Dah lama tak datang sekolah, jadi kita pun berlega-lega di padang, di mana-mana tempat yang tidak berkaitan. Ini dilarang sama sekali ya. Untuk norma baru ni, untuk masuk ke kawasan sekolah, tidak bolehlah macam seperti biasa seperti dahulu. Pastikan ibu bapa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kemudian setelah ibu bapa masuk ke dalam pusat pemberian vaksin, ibu bapa akan terus diarahkan ke tempat stesen 1, dipanggil stesen 1, iaitu tempat menyemak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anak untuk menerima vaksin. Okey, sila duduk di tempat yang telah disediakan. Ini kalau ibu bapa masih ingat, ini ialah tempat garaj kereta guru. Garaj kereta guru di sebelah kantin. Di sebelah kantin. Ibu bapa bila hadir nanti, jika ada yang ramai menunggu, ibu bapa kena duduk di belakang di kursi yang disediakan untuk menunggu giliran. Menunggu giliran, petugas-petugas panggil untuk menyemak dokumen-dokumen yang berkaitan. Okey. Sila kemukakan borang-borang vaksinasi yang lengkap ke petugas dan kad pengenalan. Petugas-petugas akan bertugas di sini dan dia akan minta borang-borang yang telah kita isi dengan lengkap tadi sebelum ke stesen-stesen yang seterusnya. Sewaktu berada di stesen ini, nombor giliran akan diberi kepada murid. Nombor giliran akan diberi kepada murid nanti. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sebab nombor ni akan dipanggil nanti oleh petugas yang telah ditetapkan. Selepas semua dokumen disemak dan menerima nombor giliran, sila duduk di tempat menunggu yang disediakan untuk panggilan nombor giliran ke stesen 2. Selepas saja dah semak borang lengkap di garis kereta ini, anak-anak akan duduk pada garis kereta yang kedua untuk menunggu panggilan. Panggilan ni nombor giliran kita akan beri, dia akan panggil nombor berdasarkan nombor giliran yang kita dapat. Ini berada di stesen 1. Selepas itu, selepas nombor kehadiran anak dipanggil, sila hadir ke stesen 2 selepas nombor giliran dipanggil. Sila hadir ke stesen 2, nombor giliran dipanggil. Stesen 2 ni di kantin sekolah kita, di sebelah kiri. Di sebelah kiri yang ada yang berdekatan dengan pentas. Pentas di sebelah kiri. Sila tunggu giliran untuk pendaftaran vaksinasi. Sila tunggu giliran. Maksudnya bila nombor dipanggil, duduk di tempat kursi yang telah disediakan. Okey. Tunggu di tempat kursi yang disediakan. Bila sampai giliran kita akan diminta untuk oleh petugas-petugas untuk scan MySejahtera. KKM QR code. Yang tadi kita scan MySejahtera untuk masuk ke premis ke sekolah kita. Bila sampai ke stesen ni, kita diminta pula untuk scan MySejahtera yang QR code yang dibekalkan oleh KKM untuk update berkaitan dengan sijil digital dan vaksinasi, data vaksinasi anak masing-masing. Sila kemukakan 3 borang vaksinasi dan kad pengenalan apabila diminta untuk semakan oleh petugas di stesen 2. Yang ini melibatkan borang-borang yang berkaitan tadi. Kemudian selepas saja kita semua perkara-perkara yang lengkap telah disemak, kita akan pergi kepada stesen yang ketiga. Stesen yang ketiga ini di sebelah kanan kantin pula. Di sebelah kanan kantin. Ini ialah stesen 3
iaitu stesen konsultasi KKM. Konsultasi KKM, iaitu sila tunggu giliran untuk konsultasi bersama dengan KKM. Yang ni petugas KKM berada di sini, stesen ni, iaitu untuk melihat borang deklarasi kesihatan untuk semakan. Yang borang deklarasi itu yang ada, yang pengisytiharan borang deklarasi tadi, KKM nak tengok. Ini berkaitan dengan borang deklarasi. Murid akan terus ke stesen 4 untuk penggiliran suntikan. Bila disemak tidak ada apa-apa yang berkaitan ataupun kesulitan, murid akan terus diarahkan ke stesen 4 untuk penggiliran suntikan. Maksudnya ibu bapa berada dengan murid pada stesen 3 sahaja. Ibu bapa atau wakil duduk di ruang menunggu yang telah disediakan untuk mengambil anak selepas selesai prosedur sewaktu suntikan. Ibu bapa bila sampai ke stesen ni, ibu bapa boleh bersama dengan anak. Dan bila untuk bergerak ke stesen 4, ibu bapa akan diarahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan, berasingan dengan murid. Ini ialah stesen 4. Stesen 4 ni berada di dewan sekolah kita, di dewan sekolah kita yang berdekatan dengan pentas. Murid akan duduk di sini. Murid akan duduk di sini untuk menunggu giliran suntikan. Manakala ibu bapa akan duduk di sini, di bawah kanopi yang disediakan. Yang sini hanya anak saja duduk. Anak sahaja duduk dan di sini ibu bapa. Ibu bapa duduk di sini, anak-anak duduk di sini. Ini bersebelahan dengan pentas. Bila sampai daripada stesen 3 tadi, bawa anak ke stesen 4, lepas tu berpecah. Berpecah, ibu bapa duduk di bawah kemah dan anak duduk di bawah di dewan. Okey. Sila tunggu giliran untuk suntikan. Waktu ni ada petugas-petugas yang akan mengarahkan anak kita ke bilik suntikan. Sila hadir ke bilik suntikan selepas dipanggil oleh petugas. Okay. Ibu bapa wakil duduk di ruang menunggu yang telah disediakan untuk mengambil anak selepas prosedur sewaktu suntikan dan selepas suntikan. Ibu bapa akan duduk di sini, tunggu anak menerima suntikan di bilik suntikan dan mengambil anak selepas saja selesai suntikan dijalankan. Okey. Ini ialah berkaitan dengan bilik suntikan. Bilik suntikan lelaki, bilik 1 bilik suntikan lelaki bilik 1. Kalau ibu bapa ingat, ini ialah bilik kemahiran hidup. Bilik kemahiran hidup yang berdekatan dengan dewan. Ini bilik suntikan untuk bilik suntikan lelaki. Kita asingkan satu bilik untuk suntikan lelaki dan satu lagi bilik untuk suntikan perempuan. Lepas menerima suntikan, anak-anak kita akan diarahkan berada di stesen pemantauan. Stesen pemantauan ni duduk, lepas menerima suntikan duduk di sini. Duduk di sini, pegawai KKM akan berada di hadapan anak masing-masing untuk memantau macam mana keadaan anak-anak selepas menerima suntikan. Duduk, bukan berjalan-jalan. Lepas suntikan, pergi cari mak, tak nak. Lepas menerima suntikan terus ke stesen 5. Nanti adalah petugas-petugas yang mengarahkan anak kita berada di tempat ini. Jika berlakunya kes-kes yang berkait kes berat, contohnya anak-anak kita mengalami masalah kesihatan sewaktu berada di sesi pemantauan, kita akan hantar anak masuk ke bilik yang lain yang telah ditetapkan. Kalau ada selepas anak kita pening-pening ke, dia tak dapat bangun, kita akan letakkan di bilik khas untuk dia berehat. Jika ada berlakunya lagi orang kata kesan-kesan sampingan yang berkaitan dengan suntikan, kita akan rujuk kepada kes-kes khas akan dirujuk kepada Kementerian Kesihatan. Okey. Dan jika anak-anak ada nak pergi nak ke tandas ke apa, akan diiringi oleh petugas. Okey, selepas saja anak kita dipantau selama lebih kurang 5 minit atau 10 minit. Paling lama pun 15 minit. Okey. Anak-anak kita akan dipanggil untuk mengambil
kad suntikan vaksin. Kad suntikan vaksin ni sangat penting. Saya beritahu, kad suntikan vaksin ni sangat penting. Anak kita baru menerima suntikan dos pertama dan akan ditulis itu penerima dos pertama. Kad ni jangan bagi hilang. Sebab kad ni hanya satu kad untuk seorang penerima vaksin saja. Dan dia perlu dibawa kad ini sewaktu menerima vaksin yang kedua. Jika hilang, tidak ada gantian. Ini pesanan daripada KKM. Borang kad vaksin tu jangan dihilangkan. Kalau hilang, tiada penggantian. Itu dia. Amaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang berkaitan dengan kad pemberian vaksin. Okey, pastikan kad pemberian vaksin itu tidak hilang. Bila berada di stesen ni, kalau tidak ada apa-apa, anak-anak kita akan diarahkan pulang. Bila ada anak-anak kita sudah keluar daripada stesen ini, ibu bapa boleh mengambil anak masing-masing dan pulang ke rumah. Jika tak nak pulang ke rumah lagi, ibu bapa nak bergambar dengan anak masing-masing, selepas menerima suntikan dos pertama, ibu bapa boleh ke bahagian photo booth. Photo booth ni akan disediakan oleh pihak sekolah untuk mengambil gambar anak masing-masing. Kita sarankan supaya ibu bapa hanya mengambil gambar di kawasan ini saja. Tidak perlu ambil gambar di stesen-stesen yang berkaitan dengan perjalanan untuk anak kita menerima suntikan. Tak perlu stesen ni nak ambil gambar, stesen ni nak ambil gambar anak sewaktu suntikan. Tak perlu. Kita sediakan tempat khas untuk suntikan untuk mengambil gambar anak masing-masing. Okay? Saya rasa itu sahaja berkaitan dengan taklimat pemberian vaksin anak-anak kita di SK Seri Bani 2. Kita doakanlah supaya perjalanan penerimaan vaksin untuk anak-anak kita berjalan lancar pada hari ahad nanti. Jika ada di kalangan ibu bapa yang masih lagi tidak memahami serta mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan pemberian vaksin anak masing-masing, okey, ibu bapa boleh menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan penjelasan. Itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.